A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya? Semua boleh dengar suara saya? Mohon respon sedikit, komen. Saya dengar, Coach. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa dengan lebih lanjut lagi, kita mulakan buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kerana dengan nikmat darinya dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk sesi kuliah mingguan. Kuliah mingguan kita teruskan lagi pada minggu ini dengan tajuk di mana sesi pertama memahami mengapa manusia sakit yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah, dan insya-Allah sesi kedua ciri-ciri Tok Bomoh yang akan dibentangkan oleh saya. Okey, insya-Allah tanpa kita membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk memulakan sesi kuliah bahagian sesi pertama. Okey, saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi dalam majlis ilmu secara kuliah online pada malam ini. Ada peserta yang istiqamah sejak dari tahun lalu lagi selalu hadir pada kuliah online kita setiap minggu. Alhamdulillah. Dan ada juga mungkin peserta baru. Yang baru itu bolehlah bertanya-tanya sahabat lain di grup Telegram Rawatan Islam, apakah kuliah ini fungsinya, tujuannya, dan di manakah untuk mendapatkan supaya dapat menonton kuliah-kuliah yang lalu, yang ada yang direkam, ada yang tidak sempat direkam tapi ada yang sempat direkam. Tadi pada malam ini kuliah pertama kita berkenaan memahami mengapa manusia sakit. Kalau saya tidak silap, ini antara kuliah-kuliah awal yang pernah diberikan kepada para sahabat dalam grup Telegram Rawatan Islam. Sebab ini adalah yang paling asas dalam ilmu ruqyah syariah, itu kita memahami kenapa kita sakit. Dan pada malam ini saya akan sampaikan sebahagian sahaja isi kandungan untuk memahami kenapa kita sakit. Sebenarnya perbahasan lebih panjang lebar, ia ada kaitan dengan takdir, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Ia ada melibatkan berkenaan dengan ilmu tazkiyatun nafs. Jadi kita cuma ambil topik terpilih, kita uraikan untuk pemahaman asas. Selepas itu masing-masing peserta boleh kembangkan lagi ilmu, ikuti lagi kuliah akan datang, menonton ceramah-ceramah agama di YouTube, dan juga membaca tulisan-tulisan berkaitan perkara ini di mana-mana media sosial. Yang penting jangan salah memilih guru. Salah memilih guru ajaran sesat, tersesatlah pemahaman kita, tersesat akidah kita, bahaya. Sebab akidah ni yang paling penting. Nanti di akhirat kita akan ditengok dulu akidah kita. Macam mana kita buat baik pun di dunia ini, jika kita tidak berakidah Islam, tidak beriman,
maka amal ibadah kita mungkin tidak diambil kira. Hanya apabila akidah kita betul, akidah Islam, iman kita betul, barulah dia tengok perkara-perkara lain. Jangan ambil risiko berkenaan akidah. Jangan belajar ilmu-ilmu pelik, nampak seperti ilmu mengenal diri, tapi sebenarnya ajaran sesat. Lebih baik belajar dulu benda-benda asas. Tentang akidah, tentang memahami mengapa manusia sakit. Secara tidak langsung kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Sekarang saya akan buka slide. Tajuk kuliah kita yang pertama pada malam ini ialah berkenaan memahami mengapa manusia sakit. Kita manusia sakit ada banyak sebab. Ada kita sakit disebabkan oleh bakteria, ada disebabkan oleh virus, dan ada disebabkan oleh tekanan perasaan dan sebagainya. Banyak faktor-faktor menyebabkan kita sakit. Banyak jenis-jenis penyakit. Yang perlu kita ingat, walau apapun sebab manusia sakit, punca mutlak, ultimate, yang paling mutlak, yang paling hak punca sebenarnya kita sakit adalah kerana takdir Allah. Itu yang hakikatnya. Yang puncaknya, pemahamannya kita kena perlu tahu, sama ada kita kena virus, kita kena bakteria, lalu kita demam, kita sel semak, punca asal kita sakit, Allah takdirkan kita sakit. Itu perlu kita fahami betul-betul. Timbul persoalan, mengapakah Allah takdirkan ada manusia sakit, sedangkan Allah Maha Berkuasa mentakdirkan manusia sehat sehingga akhir hayat manusia. Allah Maha Berkuasa. Apabila kita belajar ilmu akidah, kita diajar Allah Maha Berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Jika Allah Maha Berkuasa, kenapa Allah tidak jadikan kita sehat saja sehingga kita mati, tidak sakit-sakit? Kenapa tidak Allah kayakan kita sahaja, tidak jadikan kita orang susah, orang miskin? Ini semua persoalan adalah berkaitan dengan rukun iman berkenaan qada dan qadar. Kita beriman kepada qada dan qadar. Kita beriman bahawa Allah boleh mentakdirkan sesuatu. Dan sebagian manusia apabila ia sakit, ia lupa mengaitkan sakit dirinya dengan takdir Allah. Kita boleh merasa sedih, sakit. Tapi yang jadi masalah, ada orang mengeluh seolah-olah mempertikaikan takdir. Seolah-olah mempertikaikan Allah. Kenapa dia sakit? Dia katakan dia sangka dia kena sihir. Dia kata, kenapa saya sakit ni? Kena sihir sehingga lumpuh. Saya tidak pernah menyusahkan orang. Saya tidak pernah bermusuh dengan orang. Saya tidak pernah menyakiti hati orang. Saya jaga diri saya sendiri sahaja. Saya jaga tepi kain saya sahaja. Kenapa saya sakit? Kita tidak langsung, kata-kata itu mungkin boleh mempertikaikan takdir Allah. Sedih itu memang sedih, tapi kita kena jaga ayat-ayat yang keluar daripada lisan kita, daripada mulut kita, agar tidak kita ditafsirkan sebagai
menyalahkan takdir Allah. Ada pula manusia yang sakit, ia mengaitkan sakitnya dengan takdir Allah. Dia akui sakit itu karena takdir Allah. Tetapi ia menganggap sakit itu musibah. Dan itulah seperti saya katakan tadi, ia merasa heran mengapa dia dijadikan sakit, sedangkan dia tidak pernah buat jahat kepada orang lain. Dia amat menjaga kesehatan, setiap hari bersenam, menjaga pemakanan, makan makanan yang sehat, makan vitamin, tapi masih juga ia sakit. Dalam kuliah kita ini kita akan melihat sebab-sebab Allah mentakdirkan manusia sakit. Ada satu lagi jenis sakit tapi tidak akan dihuraikan dalam kuliah pada malam ini, yaitu sakit yang dinamakan sakit kolbu ataupun penyakit hati. Sakit jenis ini berkait rapat dengan topik tazkiyatun nafs, yaitu penyakit hati dan bagaimana merawatnya, yaitu dengan pembersihan jiwa, pembersihan hati yang disebut tazkiyatun nafs. Topik itu mendalam, tidak akan dibincangkan pada malam ini. Yang akan dihuraikan penyakit fizikal ataupun penyakit gangguan jin juga. Tapi apa sebabnya kita kena penyakit-penyakit itu? Adakah karena kita terlalu banyak buat dosa sehingga Allah timpakan kita penyakit itu? Bagaimana pula Nabi Muhammad SAW juga pernah ditimpakan penyakit terkena sihir sehingga turunnya surah Qul Huwallahu, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Tentu kita yakin Nabi Muhammad itu maksum, tidak ada bobot dosa, tapi ia sakit juga. Ditakdirkan sakit akibat sihir. Jadi tidak semestinya kita buat kesimpulan semua orang sakit adalah karena ia banyak buat dosa. Tidak semestinya. Jadi itu yang kita kena lihat perkara-perkara tersebut untuk sebab-sebab atau faktor-faktor di dalam kuliah ini. Sakit seperti dikatakan tadi adalah musibah. Dan di dalam ajaran Islam, manusia sakit ada sebab-sebabnya. Manusia kena musibah ada sebab-sebabnya. Antara sebab-sebabnya adalah pertama sebagai ujian pada manusia. Kita hidup di dunia ini, kita kena ingat, kita hidup di dunia ini bukan hidup di surga. Hidup di dunia ini adalah penuh dengan ujian. Hanya di surga sahaja kita hidup senang lenang dapat ganjaran. Kita tidak perlu bekerja, tetap ada makan, ada rezeki. Kita tidak diwajibkan lagi lah solat kah, melakukan haji kah, puasa di bulan Ramadan, tidak perlu lagi apabila di surga. Yang kita dibenarkan adalah berzikir. Ada kata ulama, ibadah zikir itu masih digalakkan, diteruskan di surga. Tapi beberapa perkara ibadah lain yang di dunia wajib dilakukan, tidak lagi perlu dilakukan di akhirat, di surga nanti. Seperti mengerjakan haji, puasa di bulan Ramadan. Jadi di dunia ini adalah ujian. Ganjarannya hanya kita perolehi di akhirat. Ujian sakit ini berlaku kepada Nabi dan juga manusia biasa. Manusia sakit untuk diuji kesabaran mereka. Nabi Muhammad SAW pernah sakit akibat sihir. Dan Allah sakitkan beliau, baginda, adalah untuk menaikkan darjatnya dan juga untuk membimbing manusia. Bagaimana mengendalikan diri, bagaimana merawat diri apabila sakit terkena sihir. Nabi Ayub juga pernah ditimpa ujian sakit.
Jadi manusia bukan manusia biasa saja sakit, para nabi pun ditimpakan ujian sakit. Sebab antara sebab lain mengapa manusia sakit adalah untuk menaikkan derajat seseorang di akhirat. Contohnya para nabi ditimpakan sakit untuk mereka bersabar, dan dengan kesabaran itu mereka akan mendapat pahala dan mereka akan dinaikkan lagi darjat mereka. Nabi tidak berbuat dosa. Jadi apabila sakit itu, darjat mereka akan dinaikkan. Ataupun manusia lain, para ulama yang memang alim ulama, memang tawadu, memang wara, memang dosa mereka sedikit, ada masanya mereka ditimpa ujian sakit untuk menaikkan darjat mereka. Dan ada pula, nanti kita akan pergi ke nomor 4, itu untuk menghapuskan dosa manusia, terutama untuk orang-orang awam seperti kita. Jadi sebab yang seterusnya, mengapa kita sakit? Yang ketiga, sebagai peringatan agar kembali kepada ajaran Islam. Ada orang yang terlalu jauh sudah meninggalkan Islam. Dia dilahirkan Islam, tapi dia jadi ketua gangster. Dia jadi ketua punk. Dia suka memfitnah orang. Dia suka membuat ghibah, menceritakan aib keburukan orang. Dia hanya merasakan dirinya yang betul. Ada perasaan ujub pada dirinya. Orang lain dianggap bodoh, lebih rendah ilmunya daripada dia. Atau ada orang rasa riak bagi ceramah agama, bukan sebenarnya ikhlas, tapi mungkin ingin dapat followers. Jadi dikutuklah ulama lain, ustaz-ustaz lain. Macam-macam berlaku sekarang. Jadi bila seseorang itu ditimpa sakit, ada masanya Allah ingin memperingatkan ia bahawa ada sesuatu yang ia lakukan yang dia kena ubah. Mungkin dalam hatinya ada perasaan ujub, yang dengan dia sakit itu baru dia sedar bahawa dia tidak selamanya kuat, dia selamanya hebat. Ada masanya ia perlu pertolongan lain. Orang yang selama ini dia pandang rendah, dia kata bacaan Al-Qurannya tidak berapa betul, orang ni dia kata ilmu agamanya cetek, rupa-rupanya Allah takdirkan orang itulah yang merawat dia, meruqyah dia, dia sembuh. Dari situ memberi kesedaran kepada dia, jangan dia sombong, jangan dia ego, jangan dia ujub, atau jangan dia merasa riak. Jadi ada masanya sakit itu adalah peringatan kepada kita manusia agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, agar menjaga adab kita, menjaga akhlak kita. Seterusnya, sebab keempat, musibah atau ujian sakit ini melanda kita, menimpa kita, ia menjadi kafarah untuk menghapus sebagian dosa kita manusia. Mungkin kita ni ada perasaan sombong, kita ni ada perasaan ujub, merasakan orang lain sahaja yang bodoh, jahil, kita pandai. Saya rasa saya lah peruqyah yang pandai sebab saya banyak ikut kursus. Peruqyah lain, cakap kosong saya mungkin perasaan saya bercakap pada diri saya sendiri, atau saya bagi tahu orang yang peruqyah A, peruqyah B, cakap kosong saja, tiada dalil, tahu membuat bid'ah saja. Salawat pun tidak baca salawat yang sahih dari hadis Nabi. Asyik selawat ini bid'ah. Saya rasa saya betul, puja saya saja yang betul. Dia kadang-kadang dia lupa bahawa Allah menguji dia dengan sedikit ilmu, sama ada ia tetap tawadu atau ia sombong, ia riak, ia ujub, merasakan orang lain bodoh, dia saja yang pandai. Dia lupa bahawa mungkin dia diberi ilmu
ilmu ruqyah, lebih banyak ilmu ruqyah, lebih mendalam ilmu ruqyah dan proses sebenarnya ujian kepada diri dia. Begitu juga lah sakit, ada masanya orang-orang diberi sakit. Dia tidak banyak buat dosa, dia tidak banyak dia bukan orang yang pergi night club, dia bukan orang yang dia bukan gangster, dia seorang ustazah, tapi kena sakit. Mungkin ada sebagian dosa-dosanya yang dia pun terlupa, dapat dihapuskan dengan ia sabar menghadapi sakit. Jadi sakit itu boleh menjadi kafar, penembus dosa. Seterusnya yang kelima, sakit juga sebagai azab kepada manusia. Kalau orang tu selalu degil, sudah Allah beri peringatan, selalu Allah takdirkan ia berjumpa dengan orang-orang tertentu yang suka memberi nasihat, tapi masih juga degil, masih juga dengan pahaman yang salah, masih juga dia suka belajar ajaran sesat. Mungkin dia akan dia sakit itu adalah sebenarnya azab kepada dia di dunia. Mungkin nanti di akhirat azabnya akan berkurang sebab dia telah diazab sebagainya di akhir di dunia. Sebagai satu contoh secara ringkas. Dan keenam, sakit itu sebagai puncak kematian manusia. Ini kita kena ingat. Ada Allah takdirkan orang meninggal mati karena kemalangan jalan raya. Ada meninggal mati semasa tidur. Ada orang meninggal dunia karena sakit jantung. Ada orang meninggal dunia karena dibunuh. Dan ada Allah takdirkan orang tu mati asbabnya dengan kena penyakit. Memang penyakit itulah Allah takdirkan menjadi punca, menjadi asbab ia meninggal dunia. Jadi macam mana pun kita rawat, sama ada hantar pergi hospital, doktor pakar rawat, hantar pergi peruqyah berpengalaman, peruqyah, kalau memang Allah dah takdirkan orang itu akan meninggal karena sakit, contohnya sakit kanser, sakit tertentu, sakit jantung, ia tetap akan meninggal dunia. Jadi jangan salahkan, bila sudah berusaha, terutama ahli keluarga yang menyayangi, bapak mereka sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, akhirnya meninggal dunia juga. Jangan marah, mengatakan sudah beribu duit, habis. Sudah jumpa dokter, sudah jumpa peruqyah. Bodoh aja tu peruqyah. Ini peruqyah cakap siap besar, tapi tak juga dapat sembuhkan saudara saya yang sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, bapak saya sakit. Jangan berfikiran begitu. Sebab terimalah sebagai takdir Allah. Allah dah takdirkan seseorang itu meninggal kerana sakit. Kita dah berusaha. Seperti yang dianjurkan oleh agama. Kalau sakit, kita berusaha untuk cari rawatan yang tidak melanggar syariat. Tapi jika takdirnya meninggal dunia juga, kita terima. Itulah ajal maut. Takdirnya orang itu dah sampai untuk meninggal dunia. Jadi jangan kita terlalu bersedih sehingga keluar kata-kata dari mulut kita yang menunjukkan kita seolah-olah tidak reda dengan takdir Allah. Jadi itulah ada lebih kurang 6 sebab-sebab manusia ditimpa musibah secara umumnya dan khususnya ditimpa sakit. Ramai yang melihat sakit sebagai azab atau musibah. Perlu kita ingat, sebab menderita sakit ada banyak dan antara sebab utama ialah sebagai sebahagian ujian daripada Allah kepada manusia. Bukan semata-mata musibah. Jangan anggap sakit, kita kena musibah, kita marah. Kita sudah usaha, kita cakap kepada orang, dah beribu ringgit habis duit saya. Dah bertahun-tahun, dah 10 tahun rawatan. Tidak juga sembuh-sembuh. I give up. Saya putus asa. Jangan kata begitu. Tetaplah bersabar, tetaplah ingat bahawa Allah itu ada, Allah itu Maha berkuasa. Mungkin Allah tidak sembuhkan kita, ada sebabnya, mungkin sebagai ujian atau sebagai peringatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang lurus.
Seterusnya, kita pergi ke slide seterusnya. Hikmah sakit sebagai ujian. Sakit ini ada hikmahnya. Kenapa Allah timpakan kita sakit? Kenapa Allah kasih kita musibah? Apa hikmah di sebalik itu? Ada banyak hikmahnya. Antara hikmah-hikmah Allah turunkan penyakit, kenakan kita manusia ini sakit adalah pertama sebagai tanda kasih sayang Allah. Kadang-kadang kita tidak berapa paham. Bagi kita sayang apabila kita diberi kesihatan, diberi rezeki. Contohnya, bapak kita, keluarga kita, ibu bapak kita sayang kita kalau mereka beri kita apa yang kita kendaki. Nak kereta, mereka berikan kita kereta. Nak itu, belikan. Seorang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, bapa yang sediakan wang hantaran. Nak beli motosikal, bapa belikan. Nak beli handphone, ibu bapa belikan. Ada masanya kita berfikiran begitu. Tanda kasih sayang, kita diberi sesuatu yang kita suka. Bila kita ditimpa sesuatu yang kita tidak suka seperti sakit, kita lupa untuk menganggap itu juga adalah sebagian kasih sayang. Kenapa ia boleh dikatakan kasih sayang? Katakanlah seorang Islam, beragama Islam, Muslim, telah terlalai dalam kehidupan dia di dunia kerana sudah terlalu kaya, jadi jutawan. Orang pergi umrah, pergi naik haji, dia tidak pernah lagi, umrah pun tidak buat. Tapi bercuti di Itali, di London, di Perancis. Patut dia menderma kepada anak yatim, sekolah tahfiz, atau mendermalah kepada saya, mendermalah kepada grup Telegram Rawatan Islam, supaya grup ini boleh berkembang. Dia tidak. Dia lebih keluarkan belanjanya, belilah laptop yang canggih gaming, laptop rumah berjuta-juta, belilah kereta Ferrari, dan sombong dengan orang. Akhirnya Allah bagi dia sakit supaya dia sedar selama ini dia sombong, selama ini dia tidak bantu orang lain. Duitnya itu begitu banyak berjuta-juta tapi dia tidak bantu orang lain, tidak bantu dalam dakwah. Allah bagi dia. Dan akhirnya yang dapat rawatnya, dia senangkan dia boleh ke klinik pakar, pergi ke luar negara, dapatkan rawatan doktor pakar di tempat yang hospital yang mempunyai teknologi yang canggih. Tidak juga sembuh. Akhirnya balik ke Malaysia, seorang umur mungkin 25 tahun, masih muda, bacaan ayat Qurannya pun masih belum berapa cantik, tidak semerdu Imam Sudais, tapi orang tu meruqyah jutawan tu sembuh. Allah ingin bagi pengajaran kepada dia bahawa kembalilah ke jalan yang lurus, perbaikilah akhlak dengan sombong. Jadi tidak langsung Allah sayang dia agar dia kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bayangkanlah jika Allah tidak peduli dia, tidak beri dia sakit. Dia jadi lalai, dia jadi sombong, lalu mati dalam keadaan tidak beriman. Apa berlaku dengan Firaun? Firaun adalah raja yang sangat berkuasa pada zamannya, sangat berkuasa pada zamannya, yang kaya, kemudian tentera yang kuat. Dia boleh arahkan orang, bunuh siapa sahaja yang dia kendaki, penjarakan siapa saja. Dan ada yang mengatakan Firaun ni dia sombong sebab dia tidak pernah sakit. Selsema pun dia tidak pernah alami. Sakit kepala pun dia tidak pernah alami. Tidak pernah dia alami sakit, asyik kaya saja, tidak pernah miskin, asyik berkuasa sahaja, terlalai, sehingga mati dalam keadaan tidak beriman. Dikatakan waktu dia sedang nazak, dia ditimbus oleh Laut Merah apabila dia sedang mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dia ditimbus, dan ada mengatakan waktu dia hendak mengembuskan nafas terakhir baru dia mengakui tentang
dia adalah hamba adanya Tuhan, itu Allah. Tapi waktu itu pengakuannya, taubatnya sudah tidak diterima. Jadi apabila Allah timpakan musibah kepada kita, sakit kepada kita, ditimpakan, ada kemungkinan itu menunjukkan tanda kasih sayang. Allah ingin menyedarkan kita, kembalilah ke pangkal jalan. Kembalilah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Yaitu sebab pertama. Antara hikmah yang lain, yang kedua, seperti yang tadi kita ada bincangkan, ya sebagai kafarah untuk menghapus sebagian dosa manusia. Dan seterusnya hikmahnya yang lain adalah untuk meningkatkan darjat dan martabat seseorang di sisi Allah. Dia lebih kurang sama ya, seperti yang tadi. Jadi saya ringkaskan, mungkin akan datang, kuliah akan datang, mungkin saya akan ubah suai nota ini untuk memasukkan lagi topik-topik tertentu. Yang keempat itu hampir sama juga seperti yang tadi, menjadi peringatan untuk kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kelima, menjadi panduan dan penawar kepada orang lain. Apabila kita sakit, sebenarnya dia menjadi panduan. Sebagai contoh, hadis Nabi yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW kena sakit akibat sihir. Allah ingin mengajar kita bagaimana merawat sihir. Jadi Allah timpakan Nabi Muhammad ini adalah contoh teladan yang terbaik. Jadi Allah timpakan dia sakit akibat sihir dan Allah tunjukkan bagaimana merawat sihir yang berat. Sebenarnya sihir, ada sebagian ulama menghuraikan hadis Nabi itu yang Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Sebenarnya sihir itu ada sihir yang kuat yang tujuannya untuk membunuh. Tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad tidak mati akibat sihir itu, cuma memberi kesan psikologi sedikit kepada beliau, yaitu dia menyangkakan telah melakukan sesuatu tetapi tidak melakukan sesuatu, tetapi sakitnya tidak menjejaskan akal fikirannya, tidak menjejaskan dirinya sebagai Rasulullah. Dan sakit itu adalah menurut sebagian ulama untuk mengajar macam mana merawat apabila sakit terkena sihir. Itu Allah tunjukkan dengan menurunkan malaikat mengajar Nabi Muhammad 2 surah yang dibaca untuk perlindungan dan untuk menawar penyakit, terutama penyakit sihir yang berat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diajarlah kepada kita. Cuma malangnya kita manusia masih ada belajar ilmu-ilmu lain yang bercanggah dengan ajaran Islam. Belajar ilmu-ilmu kununnya, ilmu kebatinan, tetap boleh merawat berbagai penyakit. Tapi di dalam amalan-amalannya ada yang bercanggah dengan Islam, malah ada amalannya yang berunsur syirik. Sedangkan telah diajar bagaimana cara menawar, merawat diri sendiri dan orang lain. Jadi hikmah sakit ini supaya kita belajar bagaimana merawat diri sendiri, merawat orang lain. Dengan melihat kepada ulama, hadis-hadis Nabi, bagaimana mereka merawat. Oke, seterusnya, hikmahnya yang lain adalah memberi peluang orang lain mendapat pahala. Apabila katakan si A sakit dan si B peruqyah merawat si A sembuh. Si B yang merawat itu dengan membaca ayat Quran dan mendoakan pesakit si A, si B itu akan mendapat pahala membantu pesakit tuh. Jadi kita secara tidak langsung ia memberi pahala kepada orang lain. Bapa yang anaknya sakit, bapa berusaha agar anaknya sembuh, bawa ke hospital, ke klinik, bawa jumpa peruqyah. Bapa itu akan dapat pahala. Pahala cuba membantu anaknya yang sakit.
suami yang ingin membantu isterinya yang sakit, kena sihir ke, kena gangguan jin, atau sebaliknya, suami pula yang terkena gangguan jin, sihir dan sebagainya, kena penyakit lain, isteri dia pula yang tabah membawa suaminya pergi mendapatkan rawatan. Isteri itu dapat pahala. Oh, baru saya terbaca rupanya ada yang tidak ni. Kalau ada yang tidak dengar suara saya tapi kerana akibat lain yang tidak bagus, mungkin boleh baca di skrin tu lah, nota tu. Okey, kita pergi ke seterusnya. Kita akan pergi. Okey. Jadi kesimpulannya, ramai yang melihat sakit sebagai azab dan musibah. Perlu diingat bahawa sakit itu bukan hanya azab atau musibah, tapi ia juga ada hikmah di sebalik itu, antaranya ujian Allah kepada kita. Jadi kita jangan terlalu rasa marah, kecewa, putus asa sebab dah 10 tahun sakit, tidak juga pandai sembuh-sembuh. Cuba dan cuba lagi rawat, pergi ke hospital, pergi klinik, jumpa peruqyah. Mungkin selama ini kita terjumpa dukun yang kita sangka peruqyah, sebenarnya bukan peruqyah. Mungkin dengan kita sudah jumpa 99 orang, mungkin yang ke 100 orang itulah yang betul-betul peruqyah, ataupun yang orang yang ke 100 itulah yang Allah makbulkan doanya. Apabila kita jumpa, minta rawatan, kita sembuh. Jadi jangan berputus asa. Kalau ke 100 perawat kita sudah jumpa, belum lagi sembuh, kita pergi ke 101. Jumpa lagi perawat ke 102. Kita jangan berputus asa sebab sakit ini adalah ujian dan kita akan dapat banyak manfaatnya. Saya tunjukkan ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini mengatakan Rasulullah SAW bersabda, besarnya ganjaran yang diperolehi seseorang itu adalah berdasarkan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai sesuatu golongan, maka dia akan menguji mereka. Sesiapa yang reda, maka ia akan mendapat keredaannya. Manakala sesiapa yang marah, ia akan mendapat kemurkaannya. Dalam hadis ini jelas pengajarannya, antara lain apabila Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada seseorang, maka Allah akan memberikan ujian yang besar juga. Tengoklah nabi-nabi, para rasul, ujian mereka lebih berat daripada kita. Makin Allah sayang satu golongan, satu kaum, seorang manusia itu, dan Allah ingin memberi ganjaran yang besar, maka makin beratlah ujian, makin beratlah sakitnya. Mungkin lagi lambatlah dia sembuh. Itu tidak bermaksud Allah benci, tetapi mungkin itulah tanda Allah sayang. Apa yang perlu kita buat, kita kena berusaha, sebab itu ajaran Islam. Bila sakit kita kena berusaha. Takdirnya, result dia, kesan dia daripada usaha itu kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berusaha menyelesaikan musibah yang menimpa. Dalam masa sama kita kena sabar menanti apakah kesan daripada yang Allah takdirkan kepada kita setelah kita berusaha. Ada Allah sembuhkan, Allah jadikan sakit itu sebagai asbab kita meninggal dunia, manusia meninggal dunia. Ada yang Allah lambat sembuhkan, tapi ada pula Allah lambat dia sembuh, takdirkan lambat dia sembuh, tapi Allah bagi dia hidayah. Kalau dulu dia suka pergi night club, dia dulu tidak pakai tudung, sekarang dia pakai tudung. Dulu isap rokok, dia berhenti merokok. Dulu dia suka pergi night club, dia berhenti pergi night club. Jadi seorang pendakwa pula. Jadi banyak hikmah aja. Kita kena lihat hikmah yang ada di sebalik ujian musibah. Dan kita tengok lagi satu hadis.
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri inilah juga sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah merawat kota kampung yang disengat kalajengking dan sembuh dengan bacaan Al-Fatihah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dalam ini Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dan juga Abu Hurairah pun ada meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak ditimpa suatu penyakit yang berpanjangan, kepenatan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan yang menyelubunginya, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Jelas dalam hadis ini pengajarannya bahwa seseorang yang sabar menghadapi ujian, sakit, dan juga kesedihan. Ada orang kena depression, ada orang kena anxiety attack. Jika ia sabar menghadapi, maka sebahagian dosa-dosanya akan dihapuskan. Insya Allah dengan kesabarannya itu, mungkin itulah Allah takdirkan jadi asbab dosanya banyak diampunkan, pahalanya bertambah atas kesabarannya, dan dia dapat masuk surga direct tanpa perlu masuk neraka. Jadi itulah sebahagian hikmah kita manusia ditimpa sakit. Kesimpulannya, perkara penting diketahui pesakit ialah apabila dia sakit, maka dia sedang mengalami ujian daripada Allah. Apabila menghadapi ujian, jangan cepat berputus asa. Kita berpeluang terus masuk surga dengan kesabaran kita menghadapi sakit. Apabila kita sakit, kita perlu reda dan bersabar menghadapi ujian sakit tersebut. Dan jangan terlalu mempertikaikan mengapa Allah menguji kita. Juga kita perlu ingat bahawa sabar menghadapi sakit bukanlah bermakna seseorang tidak boleh pergi berubat. Dalam ajaran Islam, kita boleh berusaha berubat. Tapi mestilah berubat dengan kaedah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan sebagai penutupnya, saya petik satu ayat Al-Quran, surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 17. Surah ini adalah dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Maha berkuasa untuk menimpakan kita kemudaratan atau memberikan kita kebaikan. Kita baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia. Dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah takdirkan kita terkena sihir, tidak ada sesiapa boleh menghalang sihir itu, boleh menyembuhkan kita dari sihir itu. Hanya Allah sendiri yang boleh menghalang sihir dari terkena kita dan boleh menyembuhkan kita sihir daripada sihir tersebut. Dan jika Allah ingin berikan kita kebaikan pula, Allah ingin jadikan kita kaya raya jadi jutawan, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Macam mana orang nak menipu kita, tetap kita punya bisnes akan maju, kita akan jadi kaya. Itu sebagai contoh. Kesimpulan dia, formula dia, ingatlah ayat 17 surah Al-An'am ini. Dalam surah Al-An'am ini mengatakan, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Allah turunkan penyakit, Allah kenakan kita sihir, izinkan kita terkena sihir, yang dapat menghilangkan itu adalah Allah juga. Tidak siapa-siapa. Peruqyah sendiri pun tidak boleh buat apa-apa. Peruqyah cuma berusaha meruqyah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepada kita, kepada manusia, kepada makhluk, maka Dia berkuasa. Tidak ada sesiapa pun boleh menghalangnya. Jadi itu sahaja
dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini hadis Nabi yang tadi saya bacakan. Kita pun telah sampai kepada penutupnya. Jadi semoga kuliah pada malam ini agak ringkas, tetapi semoga isinya, intipati kuliah ini dapat menyedarkan kita tentang sebab kita sakit. Tidak semestinya kita penjahat, itu sebab Allah kita takdir kita sakit. Mungkin juga sakit itu menaikkan darjat kita atau untuk menjadi kafarah, menghapuskan dosa kita. Sakit itu boleh menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Jadi kita kena bersabar, tabah menghadapi penyakit dan terus berusaha untuk berubat, untuk mendapatkan rawatan ruqyah. Yang penting pastikan ia rawatan patuh syariah. Rawatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jangan pergi ke bomoh. Jangan buat tindakan, jangan dapatkan rawatan-rawatan yang ada unsur-unsur syirik. Itu yang penting. Jangan ambil risiko menggadaikan akidah. Jadi dari itu sahaja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akan tutup slide. Maka dengan itu tamatlah kuliah saya untuk sesi pertama pada malam ini. Dengan itu saya akan serahkan majlis ilmu kita ini kepada moderator kita dan juga admin kita, yaitu Coach Kamarul Azli. Kiranya Coach Kamarul Azli belum muncul, mungkin dia ke dapur ke minum air. Ya, bolehlah saudara. Okey, boleh. Kalau begitu ada raise hand daripada saudara Yusuf. Mungkin saudara Yusuf ada ingin memberitahu. Silakan sementara kita tunggu Coach Kamarul. Okey. Saya akan handle dulu sekarang ni. Okey. So, saudara Yusuf, silakan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh ada message daripada coach. Coba Ustaz baca dulu lah. Dia minta Ustaz teruskan dulu ini. Oh ya, maaf saya tidak terbuka message tu, jadi saya tidak baca. Okey, saya baca dulu. Okey. Sehingga 10.30. Baru saya terbaca. Okey. Terima kasih saudara Yusuf kerana memberitahu saya sebab saya tidak terbuka tadi bahagian message. Okey. Jika begitu, saya akan sambung lagi tapi cerita tentang pengalaman pula. Saya akan sambung cerita pengalaman, mungkin pengalaman saya meruqyah di hospital baru-baru ni. Berkongsi pengalaman. Ada sahabat saya mengatakan saudara Danny asalnya sehat. 2 minggu lalu sehat. Memang sehat, tidak ada apa-apa sakit. 2 minggu atau 3 minggu lalu tiba-tiba dia sakit teruk. Berak darah antaranya. Jadi dia dihantar ke hospital di Sepitang dahulu, di daerah Sepitang sebab dia bekerja di daerah Sepitang. Lepas tu dia dibawa ke hospital Kota Kinabalu. Jadi sahabat saya ni cuba berunding dan saya sama ada boleh meruqyah. Dia kata saudara dia ni, sepupu dia ni telah ada juga mendapatkan rawatan tapi minta diteruskan sebab penyakit dia semakin bertambah. Setelah dia dihantar ke sini, ke hospital Kota Kinabalu, saya pergi melawat hari Sabtu kalau saya tidak silap, penuh dengan wayar-wayar dengan hostnya dia
makin serius, jantung atau paru-parunya bayar, atau kedua-duanya, paru-paru bayar, jantung pun bayar. Hingga coba ditebuk saluran, berapa kali tebuk. Bila saya jumpa dia, dia kata berapa kali tebuk, tidak boleh cari urat kembang dan sebagainya. Jadi tebuk tidak dapat. Dan result daripada doktor sudah cek, result tidak ada, hasil cek itu tidak ada apa-apa penyakit. Tidak ada sakit jantung, tidak ada tanda sakit buah pinggang, sakit kencing manis, tidak ada. Jadi agak ganjil lah. Ada mereka sangka mungkin sebagian keluarga mungkin sangka sihir. Tapi saya tidak buat kesimpulan terus begitulah. Saya dengar apa yang dikatakan. Jadi saya bacakan ruqyah hari 6 Sabtu tu. Lepas tu sepatutnya kemarin, atau kalau sebenarnya kata semalam, iaitu hari ini hari berapa? Hari Selasa. Hari Selasa kalau sini Sabah kita panggil kemarin, itu semalam. Hari Senin sepatutnya tengah hari kami pergi lagi lah. Dia minta, sebab ada satu masa tu dia kata, sahabat saya ni kata pupu dia yang sakit tu mesej dia kata tidak dapat tidur tu malam, mata dia berair. Yang selepas saya ruqyah hari Sabtu tu saya ruqyah, jadi macam hari Ahad gitu berlaku begitu. Jadi dia minta ruqyah lagi lah. Dan dia sebelum tu dia ada merasa yang hari Sabtu tu dia ada merasa lebih selesa. Dan ada waktu tu seorang yang menziarahi dia, 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Perempuan tu waktu tu saya masih membaca. Saya baca slow saja sebab di hospital kan tidak boleh baca kuat. Baca perlahan. Perempuan tu dia pergi ke tandas, dia di ward yang dia seorang saja sebab orang ni pegawai tinggi. Dia di ward yang dia dalam bilik yang seorang saja. Jadi kita tandas. Rupanya yang wanita tersebut rupanya yang jenis katakan boleh lihat-lihat, boleh nampak-nampak. Dan dia bagi tahu lah, dia memang kalau ada orang baca ruqyah, dia akan terkesan. Dan dia kata dia boleh nampak macam penyakit itu dah keluar. Jadi sakit pun rasa sedap badan. Akhirnya lepas tu, itulah kemarin, itu hari Senin, kami pergi lagi lah. Waktu tu kami dapat pergi awal. Kami sudah agak, sebab masa melawat bukan macam hari Sabtu. Hari Sabtu tu hingga malam. Tapi kami cuma merawat siang saya sekejap lah. Jadi kemarin hari Senin, kami sempat lagi tengah hari bacakan ruqyah. Lepas saya dah balik tu dari meruqyah, saya di message oleh sahabat saya tu, dia kata pupu dia yang sakit tu rasa selesa, dapat tidur dengan lena. Yang perasaan dia pun dah kurang yang masalah. Sebab yang sebelum tu waktu saya ruqyah tu dia rasa panas di permukaan dan timbul macam bekas-bekas macam sakit kulit. Bila kemarin saya datang nampak lebih teruk dan saya bacakan ruqyah, dia rasa, jadi dia rasa selesa, dia dapat tidur. Jadi dia minta lagi untuk ruqyah tadi tengah hari, tapi kami tidak sempat. Kami pergi terlewat jam lagi kenderaan, lepas tu tiada parking. Lepas tu buat kesimpulan tidak dapat pergilah sebab waktu tu pun masa lawat dah nak habis. Tapi kami hadiahkan lah. Sahabat tu dia beli minyak zaitun dari Palestin dan saya buat, dia beli 1 botol kosong, saya campurkan minyak zaitun dengan minyak abutus sauda, bacakan ruqyah dan kami serahkanlah untuk dia sapu di kulit dia. Sebab pada pengalaman saya, pernah saya ajar ada seorang di Semenanjung, dia kata dah 3 tahun dia kena sakit kulit, gatal-gatal. Bila dia ikut buat minyak ruqyah zaitun dicampur dengan minyak abutus sauda, dia sembuh daripada sakit kulit, sakit gatal-gatal dia yang dia alami selama 3 tahun. Ada tu testimoni dia di Facebook, di grup rawatan Ruqyah Syariah Malaysia, grup Facebook. Pandai-pandailah cuba cari, ada tu testimoni. Dan mungkin Wan tu ada juga mungkin jadi ahli dalam grup Telegram kita, saya kurang pasti.
Jadi mungkin kita boleh buka lah soalan-soalan dulu yang untuk saya jawab sementara kita tunggu Coach Kamarul dengan urusannya. Saya pun tadi sebenarnya nasib juga sempat sampai agak lewat sebab saya ada urusan sampai dapat sampaikan sampai di rumah buka laptop terus sampaikan kuliah. So, saya pun sampai agak terlewat sedikit beberapa urusan. Nampaknya Coach Kamarul dah ada. Jadi kiranya Coach Kamarul dah bersedia, maka saya akan serahkan majlis ini kepada Coach Kamarul untuk beliau menyampaikan mungkin kuliah beliau, dan selepas itu kita akan ada sesi soal jawab. Jadi saya serahkan. Boleh Coach? Okay. Untuk sesi kuliah tu saya rasa saya tak sempat. Saya skip Okey. saja. Jawab Kita terus. kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh bertanya soalan. InsyaAllah kita akan cuba bantu untuk jawab. Okay. Ada soalan? Sementara menunggu soalan Coach, saya ada ingin berkongsi satu yang saya perhatikan yang selalu jadi masalah di kalangan pesakit atau orang yang baru jinak-jinak dengan dunia ruqyah, iaitu kefahaman tentang penyakit ni. Selalu orang tidak sedar bahawa rawatan ni perlu proses. Selalu, saya pun dulu waktu masih kecil, selalu ada kesilapan pemahaman. Dulu kita sangka dengan contohnya, sekali baca ayat kursi, terus jin akan terbakar. Jin ifrit begitu kuat pun, satu kali baca saja, mereka akan terbakar, kita akan, masalah akan selesai. Rupa-rupanya apabila kita belajar ilmu ruqyah, tidak semestinya begitu. Ada kadang-kadang rawatan tu perlu berkali-kali. Dan ada sebabnya, hikmah kenapa Allah tidak matikan terus jin itu apabila kita baca ayat kursi dan sebagainya. Mungkin Allah ingin jin itu mendapat hidayah masuk Islam, dan jin itu jadi pendakwah di alamnya. Itu Allah yang takdirkan mereka tidak mati. Jadi ada yang pula macam sangka asal di ruqyah satu kali mesti terus sembuh. Sedangkan dari pengalaman kita ada tu 5 sesi, 6 sesi baru sembuh. Minggu ni ruqyah, minggu depan ruqyah, 4 minggu ruqyah baru sembuh. Memang ada orang sekali ruqyah sembuh. Contohnya seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat. Sahabat Nabi meruqyah ketua kampung yang disengat kalajengking. Sekali satu sesi saja dia baca, ada mengatakan riwayat mengatakan dia baca ruqyah 7 kali, hembus nafasnya ke tempat sengatan, orang itu dah sembuh. Dan ketua kampung itu menghadiahkan 30 ekor kambing kepada sahabat Nabi itu yang meruqyah dengan membaca Al-Fatihah sahaja. Dikatakan ada riwayat mengatakan dia baca 7 kali. 30 ekor kambing. Katakanlah seekor kambing itu berharga RM1.000. Yang kita tahu pada zaman sekarang harganya lebih dari RM1.000, terutama kalau di Sabah. 30 ekor bermakna RM30.000. Dengan merawat ketua kampung yang disengat kalajengking, baca Al-Fatihah 7 kali, tapi sembuh, dia dibayar RM30.000. Nah, itu betul-betul ikhlas. Zaman sekarang susah nak cari pesakit yang ikhlas. Kadang-kadang dari Pahang ke Selangor diberikan RM10. Sedangkan peruqyah tinggal semalam lagi di Selangor. Dia kena bawa seorang kawan untuk menemaninya. Nak belanja kawan makan pun RM10 pun mungkin tidak dapat cover kos makan untuk sekali makan. Patah lagi kalau 2 hari. Jadi, tapi yang poin yang saya ingin ingatkan, zaman sekarang jangan beranggapan sekali baca ruqyah terus sembuh. Dan satu lagi yang orang selalu, bila dibaca sekali baca ruqyah makin teruk. Mimpi makin buruk. Sakit kulit yang dulu sedikit saja makin teruk, makin banyak keluar jerawat, makin banyak merah-merah. Dulu sakit sikit tiba-tiba hari-hari sakit perut, buang air besar, mata berair, tidak dapat tidur.
Dan orang ada kaitkan, yang kurang paham kaitkan dengan itulah baca sekali ruqyah makin teruk pula. Kalau dia pergi itu yang ilmu reki atau ilmu tenaga dalam, terus satu kali rawat terus sembuh. Sedangkan itulah talbis iblis, tipu daya. Setan yang dalam badan tu waktu itu dia masih kuat. Kita baca ruqyah sekali, dia masih kuat. Jadi dia akan kacau pemikiran pesakit untuk pesakit kata, rawatan ruqyah tidak berkesan, malah makin teruk. Jadi bagus berhenti, bagus pergi coba rawatan bomo. Tapi coba kalau orang istiqomah, konsisten, sama ada dia ruqyah mandiri atau dia jumpa peruqyah 3-4 sesi, lama-lama lebih dari 14 hari, katakan dia dengar surah Al-Baqarah MP3 atau dia rawat diri dia sendiri. Baca ayat-ayat ruqyah. Selepas 14 hari, insya Allah, kalau dia istiqamah, jin itu telah lemah, jin itu pun sudah lemah, tidak dapat mengganggu di dalam tidur dia, untuk dia merasa sakit di jantung, keluar sakit kulit. Akhirnya jin itu akan cabut lari, dia sudah lemah, dia tidak boleh lagi membuat kacau, atau jin itu akan mati. Tapi kena istiqomah. Ada tu kita perlu jalani rawatan selama 30 hari, 60 hari, 90 hari. Kalau sehari sekali saja rawatan terus buat kesimpulan tidak juga baik dengan syariah, maka itu adalah hilaf pemahaman. Jadi itu tambahan daripada saya. Mungkin adakah soalan-soalan? Oke, boleh tanya soalan secara lisan, boleh secara type. Dan saya serahkan majlis ini kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Kejap. Okay, kita masih menunggu soalan. Sementara nak menunggu soalan ni, saya nak share sedikit beberapa pengalaman dalam kita nak membuat rawatan. Memang tak dapat dinafikan kebanyakan pesakit dia mahu buat rawatan secara urgent. Okay? Dia sakit dan dia memerlukan rawatan yang segera. Tapi pesakit juga perlulah mempertimbangkan si perawat tu. Okay? Si perawat tu mungkin dia ada urusan-urusan kerja, perawat tu juga mungkin ada urusan-urusan lain ataupun temu-temu janji lain. So sepatutnya bila pesakit nak buat rawatan, pesakit perlulah mengikut masa yang dicadangkan oleh perawat, sebab kita memohon bantuan daripada perawat tersebut. So kadang-kadang agak kurang sopan, agak kurang adab dan tidak wajar kita nak paksa perawat tu, saya nak buat malam ni juga rawatan, saya nak buat rawatan tu sekarang, saya nak buat rawatan tu hari ni juga, tanpa dia nak mempertimbangkan keadaan ataupun situasi si perawat. So ini terus terang banyak berlaku dekat saya. Saya personally, saya masih bekerja. Okay? Saya masih bekerja di waktu siang dan saya hanya akan merawat di waktu malam, itu pun berdasarkan temu janji. Saya perlu ada masa saya untuk keluarga, saya perlu ada masa saya untuk urusan-urusan personal dan lain-lain lagi. So kena bagi tahu awal lah, okay? Bagi tahu awal, bila perawat dah bagi cadangan masa, kita kena cuba sesuaikan diri kita mengikut masa yang perawat tu memberi cadangan lah. Okay? Ini sekadar nasihat untuk semualah. Okey, Abu Ubaidah ada raise hand, ada nak tanya apa-apa soalan, boleh bercakap terus. Abu Ubaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, kami lelaki bini ni ada masalah rumah tangga ni, masalah gangguan. Okey. Gangguan macam macam sihir pemisah kan. Tapi ikutkan saya belajar ni nampak macam gangguan gangguan saka keturunan. Okay. Tapi macam tapi sekarang ni dia macam saka keturunan tu macam gangguan sihir pemisah pula. Lepas tu kami jadi hilang nafsu, tak boleh bersama kan. Macam mana kaedah rawatan Ustaz? Nak kena nak kena ikut cara rawatan saka ke ataupun rawatan sihir?
Ya. Coach, sebelum coach teruskan, mungkin saya ingin bertanya, kalau Encik Abu Ubaidah boleh bagi tahu, ada mimpi-mimpi tertentu tak yang macam yang suami mimpi jumpa perempuan cantik ke, isteri mimpi jumpa seorang lelaki handsome ke, Shah Rukh Khan ke gitu? Ada mimpi macam tu yang mirip-mirip begitu? Saya dulu, Okey, teruskan. saya sebelum ni sekali dua kali macam tu je. Lepas tu saya duk rajin buat ruqyah mandiri dan saya kerap pakai kasut kijang. Sebelum tidur baca doa tidur semua cukup. Alhamdulillah dah lama tak ada. Cuma isteri selalu mimpi sungai. Saudara Abu Ubaidah mimpi apa sebelum tu? Yang mimpi Dia perempuan, nampak perempuan? saya mimpi perempuan. Cuma dua kali, tiga kali macam tu je. Lepas tu saya kerap buat ruqyah mandiri, saya kerap baca Al-Baqarah. Kan? Okey, sebelum saya ulas, kita serahkan dulu kepada moderator kita, Coach Kamarul, untuk buat ulasan, dan lepas tu baru saya pula yang akan mengulas. Teruskan. Okey ya. Mengenai bila Tuan Abu Ubaidah ada pergi buat rawatan dan ada sesetengah perawat katakan gangguan tu saka dan ada sesetengah perawat kata gangguan sihir pemisah, dan mungkin ada perawat lain yang mentafsirkan ataupun mentakwilkan masalah-masalah lain. Okey. So bab macam ni, kalau personally saya jarang dan saya tidak suka takwil-takwil. Okey, sebab cara saya, jika ada gangguan jin, saya akan ruqyahkan dan saya akan bacakan ke semua kelompok 12 ayat ruqyah. Sama ada dia masalah sihir pun saya akan baca 20 ayat ruqyah, dia masalah saka pun saya akan baca 20 ayat ruqyah, dia masalah santau pun saya akan baca 20 ayat ruqyah. So saya tidak akan pilih-pilih sebab bagi saya, kalau pesakit itu berfikir tentang sihir, sihir itu juga daripada jin. Kalau pesakit tu kata daripada itu gangguan saka tu juga daripada jin. Kalau pesakit tu kata terkena sampuk di laut, di hutan dan sebagainya, jin tersampuk tu juga daripada gangguan jin. So dan kebanyakan kes, ciri-ciri gangguan jin sihir, jin saka, jin santau, jin asyik, hampir-hampir keadaan dia. So biasanya untuk kes-kes yang saya akan rawat, untuk sesi pertama, kedua, ketiga, keempat ni saya hanya akan ruqyahkan sahaja kesemuanya. Saya akan bacakan ke semua ayat ruqyah. Kalau yang dah memang 3-4 sesi masih belum pulih, maka barulah saya akan investigate kes tu semakin dalam baru saya melihat mungkin cerita-cerita ataupun kisah-kisah silam, ada buhul-buhul tak, ada tak pergaduhan ataupun putus tunang ataupun bercerai, kisah-kisah yang lama, ada tak kisah-kisah keluarga bergaduh, perebutkan harta dan sebagainya. So untuk peringkat sesi 1, 2, 3, 4 kali rawatan ni biasanya saya akan ruqyahkan dahulu macam tu sahaja. Dan saya sangat-sangat tidak suka untuk mentakwil-takwil ni, ini sihir atau ini saka. Sebab bila saya kata Tuan Abu Ubaidah terkena sihir, maka Tuan Abu Ubaidah pasti akan tertanya-tanya, siapa yang hantar sihir ni kepada saya? Kenapa saya disihir sedangkan saya tak kacau orang? So kata-kata macam ni dia akan lebih membuka kepada pintu-pintu fitnah. Nanti Tuan Ubaidah bila masuk pergi ke kerja dan sebagainya, mula akan tertanya-tanya, siapa yang bermasam muka dengan saya? Siapa yang macam dengki saya? Mungkin saya naik pangkat, orang dengki dengan saya. Ini akan merosakkan hati kita. Okay? So ini cara saya lah. Dan jika saya kata Tuan Abu Ubaidah ada saka ataupun wife Tuan Abu Ubaidah ada saka, maka nanti akan tertanya-tanya pula, kenapa tok nenek kita dahulu masih suka menyimpan membela jin-jin dan sebagainya. Ini juga akan boleh juga membawa kepada perpecahan di antara ahli keluarga. So kalau tanya saya, baik fokuskan sahaja kepada sesi rawatan ruqyah dan juga amalan-amalan tanpa kita terlalu memikirkan ini sihir ke, ini saka ke atau sebagainya. Saya dah memperjelaskan banyak kali, ini buku ruqyah yang saya sendiri buat. Sihir pun saya baca semua, saka pun saya baca semua, santau pun saya baca semua, anak degil pun saya baca semua,
Busung pun saya baca semua, semuanya saya baca semua. Okey, cuma bila kita buat rawatan mungkin ada reaksi-reaksi berdialog dan sebagainya, itu sahaja baru kita akan detailkan, perincikan mengikut dialog masing-masing. So kalau nasihat saya, tak perlu nak difikirkan sangat itu sihir atau saka atau apa. Fokuskan sahaja kepada bacaan ayat-ayat ruqyah dan juga amalan-amalan diri sendiri. Okey. Okey, Itu jawapan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar nak tambah. Terima kasih Coach. Jawapan Coach itu saya setuju dan saya ingin menambah daripada apa yang Coach sampaikan. Pertama saya ingin ulang. Cara ruqyah syariah, terutama yang Coach amalkan, begitu juga saya amalkan, iaitu permulaan apabila kami meruqyah, kami tidak ada klasifikasi dia, apa jenis. Kami ruqyah saja. Mungkin dia sakit kanser, mungkin dia kena ain, mungkin dia kena gangguan jin, mungkin dia kena sihir. Kami ruqyah, iaitu hanya berlaku apabila beberapa sesi, baru tanda-tanda itu semakin banyak terkumpul, simptom-simptom itu baru yang kami boleh buat kesimpulan. Tapi biasanya kami pun tidak akan ceritakan kepada pesakit. Sebab kesimpulan tu pun masih mungkin belum tepat. Hanya mungkin sudah 5 sesi ruqyah dan pesakit kerasukan dan mungkin ada dialog dengan jin yang merasuk. Cuma peruqyah berpengalaman, dia memang dia tidak akan terima bulat-bulat apa yang diberitahu oleh jin yang merasuk itu. Tetapi daripada petanda kita boleh buat kesimpulan. Kita hanya akan khusus kepada penyakit itu apabila setelah kita buat rawatan ruqyah umum. Sebab apapun rawat sakit, ruqyah boleh menyembuhkan, menyelesaikan masalah hanya sejak kita kurang faham. Terutama jika kita kurang pengalaman meruqyah. Kita cuma baru belajar untuk ruqyah diri sendiri, keluarga. Saya bagi satu contoh yang kalau sudah perawat yang berpengalaman, kadang-kadang dalam satu kali ruqyah pun sebenarnya boleh selesai. Ada pengalaman saya, tapi tidak semua. Macam satu contoh, saya diminta lah oleh seorang jejakah, handsome boy, memang smart. Istrinya pun lawa, baru kahwin, baru macam 2 tahun kah lebih kurang begitu, baru dapat seorang anak. Mula-mula orang tu dia beritahu saya, dia dari daerah lain, saya dari daerah lain. Saya pergilah, akhirnya mula-mula berkomunikasi melalui message kan. Mula-mula dia sangka dua punca. Satu, mungkin mereka kena sihir. Isteri yang sakit, isteri dia pada kerasukan. Dan sihir tu antara dua, sama ada isteri dia yang kena sihir atau dia, sebab istrinya lawa, pretty girl, mungkin dahulu banyak peminat, dia pun handsome boy, mungkin dahulu pun banyak girlfriend. Jadi mungkin girlfriend lama, boyfriend lama kah yang hantar sihir. Itu satu, dia pun rasa tidak puas hati, kenapa lah orang hantar sihir. Isteri dia merana. Lepas tu ada satu lagi kesimpulan, kemungkinan juga saka. Sebab yang si suami ni keturunan dia pun, ibu bapa dia ni pun mereka keturunan ada saka. Sebelah pihak isteri dia pun ada keturunan ada saka. Jadi mungkin saka. Tapi saya tidak buat kesimpulan. Saya ruqyah dulu dan lepas tu saya akan semasa ruqyah, terutama kalau beberapa sesi, saya akan lihatlah petanda-petanda. Tapi hari itu alhamdulillah sekali ruqyah selesai masalah. Dan nampak macam simple, tapi kerana berdasarkan pengalaman kita dah tahu. Saya baca ruqyah tanpa buat apa-apa andaian dahulu. Baca ruqyah, isteri pun kerasukan. Suami dia duduk sebelah isteri dia dan kesian anak kecil kan, sampai itu anak pula di ayunan, buayan, dia ayun anak. Yang saya dapat tangkap, kita dapat kesimpulan bukan berdasarkan apa yang jin tu beritahu kita. Sebab belum tentu betul, belum tentu bohong. Tetapi situasi itu, keadaan itu. Bukan kata-kata isi kandungan kata-kata jin yang merasuk tu, tidak semestinya ada situ. Tapi apa yang saya dapat ni, bila saya ruqyah, isteri pun kerasukan dan menangis.
Tapi satu ayat dia yang menjadikan saya dapat tangkap apa kemungkinan yang mengganggu. Sebab bila isteri itu ada satu masa yang sedang kerasukan, dia kata lebih kurang lah saya lupa ayat dia, tapi kalau saya tidak saya benci dia, artinya wanita tu yang kerasukan, yang jin dia kata saya benci dia, maksudnya benci si pesakit wanita tu, saya ingin dia mati. Dari situ saya dapat, kerana pengalaman, nampak macam simple tapi dia perlukan pengalaman. Dan pengalaman sebab begini, kalau jin saka ni biasanya di nenek moyang dah berjanji minta jin saka tu jaga kebun, jaga rumah, jaga anak cucu. Jadi kenapa dia ingin cederakan, nak si pesakit perempuan tu pula mati. Dengan gayanya menangis lagi kan, ni dan tapi saya dapat hint dah, dapat insting. Terus saya tunjuk si suami yang duduk sebelah pesakit, saya kata kamu suka dia. Di Sabah kami cakap kamu, awak suka dia. Terus dia angguk, dia kata iya. Yang jin merasut. Saya bercakap lagi, lepas tu saya berdakwah, dan daripada perbualan dan dakwah saya tu saya dapat agak rupanya jin tak ada kaitan jin sihir, tak ada kaitan jin saka, jin asyik. Jin ini jatuh cinta dengan si suami. Jadi biasalah bila jatuh cinta dengan si suami, yang lelaki ini sudah ada isteri. Dulu lelaki itu bujang, sekarang dah ada isteri, dia cemburu. Jadi itulah dia kata dia nak itu perempuan mati, si isteri. Jadi bila saya dakwah, saya kata kamu jin ada jodoh kamu juga, tapi di kalangan jin. Jin manusia dengan jin tidak boleh bercinta, tidak boleh ikut hukum syariat, tidak boleh. Dakwah dia, saya pujuk dia. Akhirnya dia setuju keluar dengan cara sukarela. Alhamdulillah wanita itu sembuh. Dapatlah juga sedikit hadiah daripada si suami, dan mereka tidak pernah lagi hubungi saya untuk minta rawatan. Sembuh. Satu kali rawatan, alhamdulillah sembuh. Dan selalu saya nampak gambar mereka di Facebook, naik basikal bersama-sama, berjalan dengan anak. Artinya dah sembuh dah, alhamdulillah. Jadi begitu, kita rawat dulu. Kalau peruqyah berpengalaman, dia rawat tanpa perlu lagi klasifikasi. Nanti dia dapat juga 2-3 sesi kemudian dia dapat agak. Tapi biasanya kami tidak akan terus bagi tahu pesakit. Kita ruqyah, kita akan bagi tahu pesakit untuk amalkan apa amalan patut, sehinggalah suatu peringkat, barulah kita sesuaikan sedikit teknik meruqyah itu dengan keadaan sakit atau gangguan tu. Jadi itu perkongsian pengalaman saya sebagai tambahan. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Ya, saya akan ada 2 soalan yang boleh saya nak jawab. Tapi saya akan terus ke soalan Ustaz Aidil dulu. Okey. Okey, soalan daripada Ustaz Aidil, jadi tak boleh buat pengkhususan ayat ataupun tak. Okey. Saya bab ni berbeza antara pusat-pusat rawatan dan juga menjadi khilaf juga di antara perawat-perawat. Memang ada pusat-pusat rawatan ataupun buku-buku yang dikeluarkan oleh mana-mana persatuan ataupun pertubuhan. Banyak yang buku-buku tu menerangkan secara pengkhususan ayat. Rawatan untuk sihir, baca ayat ni. Rawatan untuk saka, baca ayat ni. Rawatan untuk badi mayat, baca rawat ni. Rawatan untuk masalah suami isteri, baca ayat ni. Tak ada masalah. Nak ikut itu juga boleh. Ataupun kalau dengan cara saya, pendekatan saya, seperti yang saya cakap, seperti contoh dalam buku ni, saya akan bacakan dahulu ke semua 20 ayat. Pembuka, ayat ruqyah, penutup, mengikut susunan dalam buku ni. Pengkhususan ayat saya hanya akan tambah-tambah sahaja. Misalnya dia mungkin ada ciri-ciri terkena santau melalui bahan-bahan berbisa, maka saya akan tambah ayat-ayat Bismillah 5, Bismillah 7. Kalau sakit tu ada ciri-ciri terkena ain lebih berat daripada masalah gangguan lain, maka saya akan fokuskan pula baca surah Al-Mulk 1 hingga 10. So itu cara saya. So maksudnya kalau kita terlalu mengikut pengkhususan ayat, mungkin untuk sesuatu masalah tu badi mayat misalnya, mungkin hanya 3 ayat saja. So saya dah ulang banyak kali,
kita membacakan ayat-ayat ruqyah ni adalah untuk menarik rahmat daripada Allah. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kita baca ayat ruqyah, semakin banyak rahmat Allah turun, dan dengan rahmat Allah itulah kita akan sembuh. So maksudnya nak buat pengkhususan ayat silakan, tapi kalau pendapat peribadi saya, pengkhususan ayat tu hanyalah lebih kepada ayat-ayat tambahan. Saya akan utamakan dahulu sesi bacaan ayat ruqyah dengan menggunakan 20 ayat basic ni, kemudian baru saya akan tambah ayat lain. So maksudnya kalau berubat dengan kaedah saya, sesi rawatan dan bacaan saya memang biasanya tak akan dapat kurang daripada 20 minit. Biasanya akan ambil masa 30 minit untuk baca ke semua ayat, dan mungkin saya akan tambah ayat mengikut situasi semasa dan keadaan semasa rawatan. Okey, itu jawapan saya untuk soalan Ustaz Aidil. Ustaz Aidil ni merupakan sahabat-sahabat saya, perawat daripada Mersing. Saya pernah banyak kali berjumpa dengan Ustaz Aidil dan buat program di tempat Ustaz Aidil, dan Masya Allah, tabarakallah, memang kami saling banyak tukar-tukar pendapat lah. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah soalan jawapan kepada soalan daripada Ustaz Aidil sebelum saya pergi ke soalan Puan Haslinda? Terima kasih Coach. Saya ada tambahan sedikit. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Aidil sebab dia memberi review kepada e-book saya dengan memberikan 5 bintang. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz Aidil ada membeli juga dan membaca buku saya. Dan saya faham apa yang soalan Ustaz Aidil. Mungkin yang lain tidak berapa faham. Cuma saya ringkaskan begini. Di dalam aliran-aliran ruqyah ni dia ada berbeza. Seperti kalau Coach Kamarul Azli, saya punya cara pun mirip Coach Kamarul Azli, dan siapa yang belajar dengan Ustaz Sarhan ataupun pernah ikut kursus Quranic Healing, dia mirip, iaitu kita akan baca 20 kelompok ayat-ayat ruqyah tu. Selepas tu nanti sesi-sesi akan datang ataupun kita boleh tambah ayat tu dengan ayat-ayat lain. Tetapi apapun jenis penyakit, itulah ayat yang kita baca dahulu. Dan memang ada perguruan lain, dia khusus sakit batu baca ayat 1, 2 dan 3 ini. Sakit kepala ayat ini. Dan untuk pengetahuan sahabat yang akan memohon SKM untuk mendaftar jadi perawat, silibus yang digunakan adalah sistem pengkhususan ayat. Nanti akan ada ujian, akan ditanya, okey, kalau orang ini sakit demam, apa ayat yang akan dibaca? Kalau orang ini sakit kepala, apa ayat dibaca? Terpaksa ikutlah sebab mereka pakai satu silibus dari perguruan tertentu. Jadi kalau begitu kena bersedialah bahawa kalau nanti ikut kursus dan mau dapat SKM, DKM untuk dapat tu surat sijil berdaftar sebagai perawat peruqyah, kena ikut silibus yang akan diuji, iaitu akan ditanya ayat-ayat khusus, sakit kepala apa, sakit demam apa, kena ikutlah. Tapi cara kami, cara Coach Kamarul dan cara saya mirip Coach Kamarul, biasanya pada permulaan kita baca ayat-ayat ruqyah yang umum, iaitu 10 ayat tu. Sebab 10 ayat 20 kelompok ayat tu, dia boleh juga merawat sihir, dia boleh merawat saka, dia boleh merawat rumah yang ada masalah, dia boleh merawat sakit kanser, dia boleh merawat sakit batuk, ya berbagai, dia boleh merawat ain. Dan jadi dengan kita baca dulu itu, nanti kita akan lihat simptom-simptom, kemudian barulah kalau kita ingin tambah ayat-ayat tertentu atau tambahan-tambahan macam minum madu dan sebagainya, tambahan-tambahan tertentu, baru kemudian. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey. Mudah-mudahan jawapan tadi jelas. Okey, soalan daripada Wan Haslinda. Assalamualaikum Coach dan Ustaz. Bagaimana nak bezakan tanda lebam di kaki atau tangan adalah angkara gangguan jin atau ianya hanyalah saluran darah pecah di bawah bahagian kulit, tiada jatuh atau terlanggar sesuatu, tiba-tiba bangun pagi ada tanda lebam. Okey, bab tanda-tanda lebam ni kita perlu teliti sebab ada dua-dua aspek ada penjelasan. Dari segi rawatan ruqyah ada penjelasan terkait dengan gangguan jin. Dari segi sains dan juga medical juga ada penjelasan secara sains dan medical.
Okay, so kalau nak kata pembuluh darah pecah secara klinikal, secara medikal dan sains juga, ianya adalah facts, okay, fakta. Kalau tak salah ada seorang doktor tiktokers yang dah explain pasal lebam-lebam ni. Okay, cuma saya selalu sebelum ni juga menjelaskan bahawa kalau kita nak kenal pasti gangguan tu terkait dengan jin ataupun tidak, dia tidak boleh dengan hanya satu simptom. So maksudnya jika lebam hanya semata-mata lebam, tak boleh terus nak kata ianya gangguan jin. Simptom-simptom gangguan jin ni dia akan datang secara package, dia tak akan datang tunggal. Dia akan ada tanda-tanda mimpi, mimpi ular, mimpi baby, mimpi tersentak, akan ada mimpi binatang-binatang berbisa, dia akan ada tak boleh tidur malam, tersentak tengah tidur ada rasa macam orang sentak kaki, tarik kaki, selalu berdebar-debar nak tidur. Okay, gangguan jin ni dia tak akan datang simptom secara tunggal, dia akan datang package dia sama lagi, tanda-tanda yang lain. So maksudnya jika seorang pesakit tu nak mengenal pasti itu gangguan jin ataupun itu hanyalah masalah medikal, dia kena tengok simptom-simptom dia yang lain. Dia mimpi apa, then bagaimana pula reaksi kalau pesakit tu mendengar MP3 ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Kalau pesakit tu mendengar MP3 ruqyah, ayat ruqyah, dia ada reaksi, terasa macam sendawa-sendawa, terasa nak muntah, terasa macam ada pergerakan-pergerakan di kulit, terasa telinga berdesing, ada rasa panas-panas, debar-debar, menunjukkan adanya benda-benda asing, adanya benda-benda kotor di dalam badan yang mungkin datang daripada gangguan jin. Itu penjelasan saya. Maksudnya jika hanya semata-mata lebam yang menjadi simptom, kita tak boleh terus kesimpulan itu adalah gangguan jin ataupun itu adalah medikal. Kita kena cek simptom-simptom yang lain. So kalaulah memang lebam tu bersama dengan mimpi-mimpi buruk, tak boleh tidur, mimpi ular, mimpi baby dan juga simptom-simptom lain, maka lebam tadi mungkin terkesan daripada gangguan jin. Tapi kalau memang dia tak ada mimpi, tak ada masalah tidur dan sebagainya, maka itu mungkin dari segi medikal. Okay? So dari segi medikal boleh juga buat cek dengan hospital lah untuk dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Sebab dalam kita nak merawat, kita nak mendiagnose penyakit sama ada ianya ada gangguan jin ataupun tidak, kita perlu diagnose. Kita tengok simptom-simptom dia alami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 dia tanda-tanda yang dia alami. Barulah kita boleh buat kesimpulan dia ni ada gangguan jin. Daripada 6 ni pula kita selidik lagi, kita soal jawab lagi, kita bertanya lagi. Dia ada terkait gangguan yang melibatkan masalah-masalah sihir. Kita selidik lagi, kita tanya lagi. Oh, gangguan pesakit ni ada terkait dengan masalah saka. Kita tanya lagi apa semua simptom-simptom lagi dan kita buat kesimpulan pesakit ni sebenarnya dia tak ada sihir, tak ada saka, tapi dia terkena ain. So jangan terlalu cepat kita nak jump tu kesimpulan, ini sihir, ini saka. Kita kena selidik dahulu. Okay? Itu penjelasan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar nak tambah. Terima kasih Coach. Untuk soalan ini saya setuju dengan jawapan Coach. Saya tiada tambahan untuk soalan ini. Teruskan Coach. Okey, kita buka soalan last. Masa dah pukul 10.54. Soalan last insya-Allah. Ustaz Aidil, okey, insya-Allah nanti kita buat kelas diagnosis. Kelas diagnosis ni dia agak advance. Dia tak boleh buat untuk orang awam, dia hanya buat untuk lebih kepada perawat-perawat ataupun orang yang dah memang dah ada asas, baru kita boleh masuk kelas tu. Kalau dia tak ada asas ruqyah, masuk kelas untuk diagnosis ni dia mungkin akan blur sikit. Sebab bab diagnosis ni juga kadang-kadang dia berbeza. Tiada guideline yang betul-betul tepat kita nak cakap ini apa. Sebab secara umum, okay, saya bagi contoh, secara umum bila seseorang tu bermimpi ular, majoritinya akan kata ianya adalah sihir. Itu pendapat ramai perawat. Okay? Bila mimpi ular mesti sihir, mimpi ular sihir. Tidak, kalau pendapat saya tidak. Kita kena perhalusi lagi. Okay? Mimpi ular tadi tu dia kejar ke, dia belit ke,
dia patuk ke. Kalau ular sekadar melintas nampak sahaja, biasanya kesan gangguan tu baru nak muncul, baru nak ganggu. Okey, kalau ular tadi dah mula mengejar, membelit, maka kesan gangguan tadi dah mula terkesan. Kalau gangguan ular tadi dah mula mematuk dan mungkin kesan-kesan gangguan tu dah mula terkesan kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Kemudian masalah ular tadi juga, mimpi ular tadi juga, saya akan perhalusi lagi. Ular tu color apa? Ular tu color putih, ular tu color hitam, ular tu color biru, color emas dan sebagainya. Kebiasaannya hanya ular hitam sahaja yang terkait dengan gangguan sihir. Kalau ular yang ada color-color putih, kuning, coklat ke, emas ke, hijau ke, biasanya lebih terkait kepada gangguan-gangguan jin saka. Okay, ini pengalaman saya. Mungkin pengalaman Ustaz Sinar berbeza ataupun pengalaman Ustaz Aidil berbeza, dan kebanyakan kes pesakit tu kata dia ada tengok banyak jenis ular. Ular hitam ada, ular putih ada, dan Ustaz, tapi yang saya tengok ular hitam ni memang belit saya dan patuk saya. Tapi ular putih ni dia hanya tengok saja. Kenapa? Inilah modus operandi jin saka. Jin saka biasanya dia akan biar jin sihir ni masuk dahulu. Dia akan biar dulu sihir masuk, terkena pesakit. Jin saka ni dia akan standby nanti. Konon-kononnya dia nak jadi hero, konon-kononnya dia nak melawat, dia nak bantulah si pesakit ni. At the end nanti banyak kes yang saya jumpa, dia pesakit mendengar bisikan, engkau pergi rawat sihir tu tak akan selesai. Tak akan selesai, nanti orang sihir top up balik dan sebagainya. Bukan sihir tu top up sangat, tapi jin saka ni yang memberi laluan kepada jin sihir masuk. Engkau kena ambil aku. Engkau terima aku sebagai kawan kamu, engkau ambil aku sebagai kau punya pendamping dan sebagainya. Aku akan bantu kamu untuk elakkan sihir. Inilah modus operandi jin saka tadi. Dia nak kita ni ambil dia, terima dia. Dan kononnya lah selepas ambil dia, itulah yang banyak menjadi tiba-tiba boleh merawat dan sebagainya. Tapi masalah tak akan selesai. Jin saka ni pula akan menguasai dan juga membawa mudarat kepada pesakit. Kalaulah jin saka ni benar-benar ikhlas nak bantu pesakit, nak jaga pesakit, nak lindungi pesakit, daripada awal dia tak akan biar jin saka ni masuk. So kena hati-hati. Inilah talbis iblis, syaitan tadi. Dia nak mengganggu dan nak merosakkan. Dia biar sahaja gangguan-gangguan jin luar masuk, kemudian dia jin saka ni nak jadi hero. Konon-kononan dialah nak menyelamat. Dengan syarat ambil dengan dia, berjanji dengan dia, terima dengan dia. Ini yang banyak berlaku. Okay, so dan bab mimpi ular ni juga, sebab tu kadang-kadang kalau orang tanya saya di TikTok, saya punya jawapan saya akan bagi standard, buat rawatan sahaja. Sebab kalau kalau ular tadi sekadar melihat, tak patuk, pun tetap gangguan jin. Kalau ular tadi dah belit, ular tu dah seram, tetap gangguan jin. Ular tu patuk, lebih teruk lagi kesan gangguan jin. So adakah bermaksud kalau kita nampak ular tu tak patuk, kita nak, biarlah dulu, jangan buat rawatan lagi. Nak tunggu ular tu patuk baru nak buat rawatan ke? So bagi saya itu satu perkara yang sangat penting dan pesakit kena ubah mindset dia. Janganlah nak tunggu ular patuk baru nak buat rawatan. Di saat kita dah nampak ular melintas, kita nampak ular memerhatikan kita, dah ada simptom dan signs dan petunjuk yang gangguan jin tu dah mula nak ganggu kita. Sebelum gangguan jin tu lebih teruk, sebelum gangguan jin tu lebih memudaratkan kita, maka segeralah buat rawatan terlebih dahulu, lebih awal. Jangan sampai tunggu ular tadi dah patuk, dah belit sehingga dah semakin sukar untuk dirawat. Ingat, bila kes-kes ular yang dah mula patuk ni, biasanya semakin sukar nak dirawat berbanding dengan simptom awal. Nampak sahaja, melintas sahaja. So nasihat saya, bila dah mimpi ular, tak kiralah ular tu kena bunuh ke, ular tu orang lain bunuh ke, ular tu pandang ke, ular tu belit ke, kejar ke, patuk ke, asalkan mimpi ular dah ada gangguan jin, rawat dan pulihkan sebelum menjadi lebih mudarat. Okey, ini jawapan saya secara umum lah. Okey, ada Ustaz Sinar nak tambah sikit? Terima kasih Coach. Saya setuju apa yang Coach berikan tadi, dan untuk para peserta
apa yang coach berikan itu sebenarnya dah high level. Walaupun disampaikan dengan secara ringkas, mudah faham, tapi sebenarnya itu tidak akan coach, macam coach dah bagi tahu tadi, kalau di tempat media sosial dia akan jawab ringkas ya, pergi dapatkan rawatan. Tapi yang tadi coach uraikan jenis dengan mimpi ular saya sebenarnya banyak tafsiran, banyak pemahaman kita boleh. Jenis ular, warna apa, dan mematukkah, belumkah, dan tidak akan Ular dibincangkan berapa ekor, ular banyak ke, ular sikit ke, lain-lain. dan tidak akan dibincangkan kepada orang awam. Bukan kerana kita sombong tidak mau berkongsi ilmu, tapi ini hanya sesuai dibincangkan apabila orang dah ada asas ilmu ruqyah ni, baru senang. Sebab kalau tidak nanti orang pertikaian, mana dalil. Jadi balik kepada cerita-cerita, mana dalil lah, sebagai senangkan benda tu sepatutnya dah faham dah. Ada yang dengan dalil tauqifi, ada yang dengan tajribi. Jadi tambahan, saya bukan nak tambahan, saya cuma ada cerita lain sedikit yang bukan sambungan daripada apa yang coach bagi ulasan tadi. Saya ingin peringatkan para peserta, sesiapa yang belum ada Al-Quran yang ada terjemahan, jika ingin membeli, saya syorkan satu kitab inilah yang saya ada. Boleh beli yang ini. Saya highly recommended. Saya suka kitab ni sebab dia terjemahan Al-Quran per kata, iaitu dia ada terjemahan ayat dan dia ada terjemahan perkataan. Dia ada perkataan, dan ini yang Malaysia punya. Dulu mula-mula yang hanya diterbitkan di Indonesia, sekarang di Malaysia diterbitkan oleh Burhanuddin Huzaifi Enterprise dari Cemur, Perak, Malaysia, dan diedarkan oleh Perniagaan Nik Adib Sdn Bhd, Kota Baru, Kelantan. Dan banyak berjual di kedai-kedai India Muslim, juga ada berjual di kedai seperti Popular Bookstore. Yang ini saiz A4, dia kalau di Sabah ni lebih kurang harga dia RM89, tapi dia ada juga saiz yang lebih kecil. Kalau mata terang boleh baca yang saiz lebih kecil dan itu lebih murah lah. Yang bagus dia ada terjemahan perkata, dan dia juga sebab ini terbitan Malaysia ada kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini antara yang baguslah. Sebab dia ada terjemahan perkata. Untuk tadabbur, baca ayat Quran dan tadabbur, dia ada terjemahan ayat dan terjemahan perkata. Ini tambahan, dia bukan sambungan daripada jawapan coach, tapi saya syorkan recommended kitab Al-Quran ini kalau sesiapa yang belum ada dan ingin membelinya. Ada saiz besar seperti ini, A4, iaitu yang besar untuk orang yang rabun mungkin sesuai, dan harga di Sabah RM89, mungkin di Semenanjung lebih murah, dan ada saiz yang lebih kecil harga lebih murah. Jadi ini satu berkongsilah satu Al-Quran. Siapa yang belum ada Al-Quran di rumah, terutama yang Al-Quran yang ada terjemahan, bolehlah beli satu. Tidak semestinya ini, yang lain pun boleh, tapi yang saya recommend yang saya tunjukkan tadi. Itu tambahan dari saya, yaitu berkenaan dengan mengesyorkan para peserta yang belum ada Al-Quran dengan terjemahan di rumah agar membeli satu supaya boleh baca untuk hafalan dan juga untuk tadabbur. Jadi dengan itu saya serahkan kembali kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah sekarang masa pun dah pukul 11.04. So insya-Allah sesi kuliah dan soal jawab kita tutup. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Alhamdulillah. Kita bermula tadi ada lebih kurang permulaan dalam 20-an peserta. Lepas tu dia meningkat ke 30 lebih, dekat-dekat 40, alhamdulillah. Dan sebagian dah keluar dan mungkin ada sebab-sebab tertentu kita ada lebih kurang 20 lebih peserta. Alhamdulillah, kalau konsisten begini bagus. Istiqamah lah, sebab apa yang ilmu yang kita share ni kita semua dapat manfaat. Yang mengajar dapat manfaat, yang belajar pun dapat manfaat. Dan elakkan jadi judgmental, jadi cuba jadi hakim. Dengar, kalau setuju terimalah, amalkan. Kalau tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, anggaplah perbezaan pendapat.
Perbezaan. Kalau nak kritik juga di Facebook sendiri, kritik lah. Tapi elakkan daripada berdebat di semasa kita sesi kuliah lah. Sebab nanti kita buang masa berdebat sedangkan kita ingin menyampaikan ilmu. Dan tinggalkanlah orang yang lain suka berdebat, termasuk ada peruqyah yang suka berdebat, yang dia katakan cara orang lain saya salah, cara dia yang betul. Sebab cara dia ikut sunnah, cara orang lain bid'ah. Itu terpulang. Kalau nak ikut yang itu jadi kita ada yang nak itu suka dengan cara itu dah bergurulah dengan orang-orang seperti itu. Kalau yang suka cara kami, kita cuba mengelakkan kritik orang, kecuali memang kita tahu orang tu mengajar ajaran sesat, kita nak sampaikan supaya orang jangan terjebak ikut kumpulan tu. Jadi kita akan sampaikan, tapi kita cuba akan sampaikan dalam ulasan-ulasan kita, kritikan kita dalam bahasa bersopan. Kita tidak akan menghina-hina orang, memperkecil-kecilkan orang. Dan minta maaflah kalau ada masa kadang-kadang ada soalan tu agak lucu, saya terketawa sedikit, tapi kita hargai soalan itu, kita tidak memperkecil-kecilkan yang bertanya. Sebab kita faham ada yang bertanya tu memang orang yang kurang asas dalam ilmu ruqyah atau baru nak belajar ilmu ruqyah. Jadi minta maaf kalau ada yang mungkin saya terketawa, atau yang terutama kuliah-kuliah yang lalu ada saya memberi soal jawapan yang lucu, tapi sebenarnya dalam kelucuan tu ada pengajaran yang ingin saya sampaikan. Jadi setakat itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini ada banyak penyertaan, ramai penyertaan, dan juga saya sekali lagi memohon maaf kepada para peserta, terutama peserta baru yang tidak mungkin mengenali saya lagi. Saya dari Sabah, bahasa saya bahasa orang Sabah, jadi mungkin ada dialek saya ni yang kedengaran janggal. Mungkin ada yang saya rasa bahasa tu halus, tapi pada pendengaran sahabat-sahabat di semenanjung Malaysia mungkin agak kasar, jadi saya memohon maaf. Dengan itu saja dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Kita pun insya-Allah di hujung majlis, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami. So yang mana yang kami dah sampaikan tu insya-Allah tak ada masalah untuk disebar-sebarkan. Semoga apa yang kami sampaikan tu bermanfaat, menjadi pedoman dan panduan kepada tuan-tuan untuk di luar sana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, alhamdulillah, insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Kita dah boleh untuk left daripada grup, insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu depan.